Okay, InsyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' as-sami'ul 'alim. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa zidna wa la tanqusna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alaina innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun yang bermaksud, apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu secara begitu sahaja dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Sadaqallahul azim. Al-Mu'minun. Yang berbahagia dan hormati dan kuasa pengurusan pengajian duha Masjid An-Nur USG 4 Subang Jaya, dan yang dihormati seluruh yang hadir pada pagi ini di kalangan para jemaah yang sekira tetap tidak berganjak, ya, saban hari kuliah duha datang, walaupun dalam cuaca hujan ke panas ke, kerana cinta, kerana ilmu, hadir satu sesi, dua sesi, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita kekuatan hati yang kokoh, keinginan yang kuat, keyakinan yang padu, terutama dalam kita nak mencari rahmat redha ilahi, yang pastinya itulah menjadi bekalan utama kita. Kita tak nampak kebaikan-kebaikan itu segera. Betullah ketika ditanya kepada Al-Imam Al-Ghazali, itu soalan oleh anak muridnya, tanya Imam Al-Ghazali, bagaimana kami nak meyakini
depan kami ada pahala menanti. Soalan berat juga tu. Macam mana kami nak meyakini depan kami ada pahala menanti kami? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Nak sebut pahala besar Bukit Uhud ke, Batu Caves ke, besar rumah banglo 10 tingkat ke, ataupun bangunan 10 tingkat? Payah. Sebab gambaran pahala kita tak nampak, gambaran redha Allah kita tak nampak. Sebutlah redha, pahala, semua ini benda yang tidak zahir dalam pandangan mata kasar agama. Tapi dalam pandangan mata kasar dunia, nampak seorang pekerja bila buat kerja dengan sebaik, dapat di hujung tahun APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Apa hadiahnya? Jam seutas. Harga jam 1,000 lah katakan. Gaji atau panggil apa? Hadiah sekian banyak. Nampak hadiahnya, nampak jam dan sekian RM. Itu dunia. Dan itulah gambaran dunia atas nama kelebihan. Tetapi dalam sebut pahala ni, redha Allah kita tak nampak. Yang nampak di sini, di hati kita, atas kepercayaan, keyakinan kita. Aku buat kebaikan, aku tak bimbang, Allah akan beri kelebihan-kelebihan pahala. Jadi bila orang tanya Imam Al-Ghazali, macam mana bentuk pahala tu, kami nampak macam mana? Apa kata Imam Al-Ghazali? Jawab Imam Al-Ghazali, yang penting kamu terus beramal. Bila engkau beramal dan beribadat, Allah tidak mengecewakan. Sebab janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Itulah kita punya kekuatan. Bila kita ada kekuatan itu dalam hati kita, Allah tak mungkir janji. Aku baik, aku beri pahala besar mana, aku tak kisah. Janji Allah akan tunaikan haknya. Jadi kalau itulah keyakinan kita, saya kira ini suatu kekuatan. Di mana kita berada, kita akan gigih mencari ilmu. Sibuk macam mana, ada masa dengan ilmu. Letih macam mana pun cari ilmu. Orang kata tak ada masa ada sepatutnya. Tak ada masa pun dicari ilmu. Itulah yang kita harapkan dalam hidup ini. Kenapa? Sebab kata para ulama, inna dunya darul amali. Dunia memang tempat berusaha, bekerja, cari segala-galanya. Tapi akhirat, innama darul akhirati darul jazai. Akhirat alam terima pembalasan, terima keputusan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak keputusan baik di alam sana, sekarang masa letih, penat, usahalah kita dengan ilmu, dengan amal salah dan seumpamanya. Ini sebagai satu motivasi penghujung Syaban, sebab Ramadan dah dekat dah. Ya. Sebab kalau kita kait dengan bulan Syaban, hujung Ramadan dekat sangat ini, memanglah antara persiapan utama kita ialah kita nak supaya Allah berikan kita rezeki Ramadan, dapat bertemu Ramadan, dan kita nak tambahkan lagi amal-amal baik soleh dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Amin. Hari ini berapa bulan? 20 yang Syaban 21. Maknanya sekitar 9 hari saja lagi akan Syaban melabuhkan tirainya, akan tersingkap tabir bulan baru, bulan ke-9, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Doakanlah. Sempat tak sempat, Allah yang Maha Kaya. Ya. 9 hari boleh berlaku apa-apa, sakit, teruk, meninggal, wallahualam. Tapi kita doalah, moga-moga sihat walafiat, dan Allah rezeki kesihatan untuk kita menikmati bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Itulah harapan kita. Sebab dalam hal ini kita diajar Nabi supaya berdoa sentiasa. Bagaimana dalam satu hadis daripada Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Itu hadis daripada Imam Imam Tirmidzi. Nabi sebut kepada kita, doa kepada Allah, doalah.
minta dapat temui Ramadan, minta sihat badan, minta fizikalnya kuat untuk beribadat malam siang Ramadan, siam qiyamnya, dan yakin Allah akan terima doa kamu. Dan Nabi sebut, ketahuilah Allah tak akan terima doa orang yang lalai dan lupa kepada Allah. Doa tapi doa tak khusyuk, doa tapi doa tak penuh khusyuk, Allah tak akan terima. Mana mesti khusyuk, sungguh-sungguh berdoa, Allah akan kabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukaddimah kita pada pagi ini untuk berikan, orang kata apa, motivasi, ya, keimanan. Tadi motivasi pertama tentang teruslah kita usaha gigih, kerana pahala tak nampak pun jangan bimbang, Allah nampakkan nanti. Banyak mana pahala Allah beri, serah kepada Dia, penting kita beramal. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, khasnya untuk kita masuki bulan Ramadan dengan penuh keinsafan, fizikal, sihat walafiat, umur kita panjang, amin amin ya rabbal alamin. Itulah, ya, mukadimah awal. Kemudian masuk tajuk kita pada pagi ini, sambungannya yang telah kita langsungkan pada 10 hari bulan yang lepas, 2 minggu yang lalu, iaitu kita bercakap tentang persoalan yang berkaitan dengan kita masa sujud. Baik, kita nak lompat terus pada pagi ini kepada perkara yang ke-17, zikir ketika bangun dari sujud dan duduk antara sujud. 17. Tapi sebelum itu sikit, antara hadis yang kita perlu tengok sikit dalam 1 minit 2 ialah hadis Imam Muslim. Sebelumnya, itu selepas tamat pengajian kita lepas, di bawah tu ada tertulis satu hadis daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Jumpa hadis tu? Ada kan? Kalau ikut buka buku saya ni 115, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Hadis ni tuan-tuan, satu hadis yang kita kena letak sebagai peringatan kepada kita sepanjang masa. Sebab kita nak doa kita Allah terima. Macam doa tadilah, minta rezeki umur kita panjang lagi untuk Ramadan, sihat fizikal kita untuk ibadat Ramadan, siam qiyamnya. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa sajidun. Saat yang paling hampir kita dengan Allah ketika kita sedang bersujud. Ketika dia sujud, perbanyakkanlah doa dalam keadaan tersebut. Jadi kalau kita bersujud dalam solat khasnya, kita disunatkan untuk banyakkan doa. Dan kita sebut acap kali, doa apa pun tak ada masalah. Yang penting khas bahasa Arab lah, tidak bahasa Melayu. Kalau di bahasa Melayu, kita niat saja. Niat, pasang niat dalam hati apa kita nak, tanpa lafaz, itu pun dikira betul dan boleh. Tapi kalau kita mampu untuk ucap kalimah Arab dalam doa bahasa Arab yang kita hafal, kita bacalah. Yang penting, kata para ulama, memang sujud itu adalah melambangkan suatu perkara besar, kerana ketika sujud, dahi cecah ke bumi, menandakan betapa mengharapkan benar kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha berkuasa, dan kita insan yang lemah. Kita nak pada Allah Azza wa Jalla, tolong ya Allah. Seolah kita sujud dalam keadaan, tolong ya Allah, aku nak pada Engkau kebaikan, keselamatan, keamanan, keimanan, macam-macam. Jadi sujud ini satu waktu yang paling besar untuk kita ambil kesempatan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada muka nombor 17. Seterusnya, zikir ketika bangun daripada sujud dan duduk di antara dua sujud. Zikir ketika bangun daripada sujud dan duduk antara dua sujud. Kita solat, rukuk, sujud, daripada sujud kita bangun dalam keadaan belum sujud seterusnya. Tuan-tuan, apa yang berlaku sepatutnya pada masa kita bangun di sujud itu? Baik,
Disunatkan untuk bertakbir ketika mulai bangkit daripada sujud dan manjangkan takbir hingga duduk dengan sempurna. Disunatkan. Allahu Akbar. Tapi tak ada angkat tangan lah. Kita sujud, kita hanya ucapkan kalimah Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Tangan tak diangkat. Hanya sekadar sebutan bibir, lafaz Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Jadi dalam hubungan ini, kata ulama kita, disunatkan memanjangkan bacaan. Maksudnya bukan baca Allahu Akbar, itulah panjang sikit, Allahu Akbar. Maka sampailah sempurna kita punya duduk antara dua sujud tersebut. Baik, kita nak tengok apa yang Nabi ajar kepada kita dalam saat kita sedang duduk antara dua sujud. Baik, apa yang telah kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Bahaqi dan lain-lain daripada Hudzaifah Ibn al-Yaman dalam hadis yang telah kami takhrijkannya, tersolat Nabi pada malam hari lamanya bagi berdiri dengan baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lamanya rukuk baginda mendekati lamanya waktu berdiri, dan lamanya sujud baginda juga mendekati lama waktu berdiri. Makna beginilah, kata periwayat hadis Abu Hudzaifah. Hudzaifah ni siapa? Sahabat Nabi, Hudzaifah bin Yaman. Dia kata Nabi kalau solat lama, baik ketika berdirinya hatta sujudnya, bahkan ketika duduk antara dua sujud. Ini cerita Nabi dalam solat lama. Dalam solat berdirinya baginda sampai baca 3 surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, hampir 60 ayat juga tu, ya. Ini cerita Nabi lah. Nak cerita Nabi memang insan yang bila solat macam dunia tak fikir lain dah. Solat begitu lama. Dan hal ini, kata para ulama, menunjukkan khusyuknya Nabi. Indahnya Nabi dalam solat sampai khusyuk. Manisnya dirasai. Kita tak sampai tahap tu, tuan-tuan. Kita dalam Ramadan ni pun pilih mana majlis 8, mau 20. Bunyi 20, silap datang malam ni. Ya, silap hadir. Ingat ke 8. Kerana imam malam ni ubah program 20 rakaat. Kita duduk dalam kepala 8. Kita, ya, sebenarnya tak salah, sebab solat sunat itu bukan isu panjang pendek bacaan. Yang penting tunaikan. Cuma dalam hal ini kita nak follow Nabi secara begitu detail tak termampu. Satu pernah Umar sebut, Umar Al-Khattab bukan orang lain, sahabat Nabi, dekat Nabi malam siang. Sahabat Umar kata, lamma qamar Rasul, ketika Nabi bangun berdiri untuk salat, aku dah faham dah, Nabi tidak akan diri melainkan lama. Atala fi qiyamih, kata Umar, dia mesti panjangkan waktu qiyamnya. Lalu kata Umar, panjangnya Nabi salat bukan ketika berjemaah, tapi ketika sembahyang seorang-seorang. Umar berarti tu, kalau Nabi bangun berdiri salat, atala qiyamah, dia akan panjangkan qiyam, tapi bukan ketika dia berjemaah, ketika dia sembahyang seorang-seorang. Umar berarti. Itulah dalam hal ini, kalau kita sembahyang berjemaah, kita disunatkan untuk meraihkan jemaah. Ada yang tua, ada muda, ada tak larat, ada masih kuat, kita kena ikan sekadarnya. Nak baca, janganlah baca sampai surah panjang sangat. Baik, tapi kata seorang-seorang tak ada masalah. Kita qiyam pukul 2 pagi sampai 4, sampai 5 pagi, 3 jam, sila. Nak buka Quran depan kita sampai 3 surah, 4 surah, tak ada masalah. Cuba latihlah juga kadang-kadang, ya. Cuba latih kalau mampu. Baik, tapi kalau kita sebagai imam, kita disunatkan untuk membaca sekadarnya, tidak memanjang bacaan, sebab itu jadi fitnah kepada jemaah yang bersama. Sebab orang tak akan selesa. Apalagi di kalangan jemaah ada yang uzur, ada yang tua, ada tak larat dan seumpamanya. Ada kanak-kanak dan ada orang tua dan sebagainya. Sebab itulah imam dia kena tengok suasana dia. Baik, tak apalah, tu cerita. Jadi kata Hudzaifah, bila Nabi sembahyang panjang,
Termasuklah dalam soal Nabi sujud lama, dan lamanya Nabi bersujud itu sampai peringkat, kata setengah riwayat yang lain, ini riwayat yang lain kata Nabi SAW sampai kami rasa Nabi tak nak bangun dah. Kami rasa Nabi tak bangun dah ni, seolah melekat. Tapi Nabi bangun kemudiannya. Baik. Subhanallahilazim. Kita sembahyang duha ni, saya sendirilah, bukan tuan-tuan. Lepas Fatihah terus rokok je, tak ada surah apa dah. Penting ambil rokok cukup dah, macam mana. Tapi tak apalah, yang penting kita buat dengan ikhlas. Amalan kita itu ikhlas yang penting, semampu kita. Saya bercakap untuk saya lah, bukan puan-puan. Puan-puan okey, lama sembahyang ya. Baik. Antara sujud Nabi membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Disebutkan riwayat daripada Hudzaifah bin Yaman, dia baca ayatnya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini di antara bacaan Nabi SAW. Nabi berulang benda yang sama. Maksudnya, ya Tuhanku, ampunilah aku. Dalam ayat ini kata para ulama, Nabi baca dengan lama. Benar yang sama Nabi ulang, tapi ulang lama. Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Perkataannya pendek je, tapi Nabi baca panjang dengan maksud lama. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa maknanya? Ya Allah, ampunkan dosaku. Ini di antara tambahan yang disebutkan oleh ulama kita, apa dia baca. Baik. Yang ke 154 itu kita nak ambil. Ini yang kita duduk baca dalam kita duduk sujud. Kita duduk untuk sujud, ini kita baca biasanya. 154. Cuba tengok apa yang kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang menceritakan ketika dia menginap di rumah makciknya Maimunah radhiyallahu anhu, dan solatnya Nabi pada malam hari. Disebutkan ketika baginda mengangkat kepalanya bersujud, baginda mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ini yang biasa kita baca kan. Ini bacaan kita. Hadis datang pada siapa tuan-tuan? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas tengok Nabi baca itu bila? Ketika Nabi solat di rumah makciknya kepada Ibnu Abbas. Makcik Nabi jugalah, iaitu Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Jadi riwayat sebut kata, aku tengok Nabi baca ayat ini, doa ini. Ini yang dipegang oleh para ulama kita salafun salih, termasuk dalam mazhab Syafi'i kita. Bahkan hari ini tuan-tuan sembahyang ini bacaannya. Rupa-rupanya, ini saya nak setuh sikit pada pagi ni tuan-tuan. Perasankah tidak kita apa kita minta tu? Lama dah solat kita ni. Tadi solat subuh, mungkin duha dah selesai tadi. Saya pun selesai dah duha tadi kejap. Alhamdulillah. Kita baca ni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita minta 6 perkara tuan-tuan tu. 6 benda kita minta. Mari kita ambil sikit kefahaman. Allahu Akbar. Rayuan kita kepada Allah, 6 benda serentak kita minta. Pertama kita kata apa? Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Cantik. Yang kedua, warhamni, ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Rahmatilah aku ya Allah. Tolong ya Allah. Yang ketiga, wajburni, ya Allah, perelokkan keadaanku ya Allah. Perelok, saya maksud kesihatan, akhlak, perelokkan ya Allah. Yang keempat, warfa'ni, angkatlah kedudukan darajahku ya Allah. Aku jadi orang makin beriman, makin berilmu, makin mulia hidup, makin benar dalam hidup. Angkat derajatku. Yang kelima, kita minta apa? Warzuqni, berikan aku rezeki yang baik-baik ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang mulia, yang baik. Yang keenam, kita minta apa? Wahdini, tolong tunjukkan aku jalan yang betul, jalan yang selamat, jalan yang sejahtera, jalan yang bahagia. Tengok tuan-tuan, kita dalam solat ni
Betullah solat ini dalam bahasa apa dia? Solat dalam bahasa adalah doa. Istilah ialah pergerakan kita bangun rukuk sujud menghadap Allah, itu secara istilah. Tapi solat dalam maksud doa, dalam maksud bahasa doa. Solat dalam maksud bahasa doa, minta, rintih, munajat. Dalam maksud istilah ialah amalan kita bangkit, bangun duduk menghadap Allah. Solat. Maka satu di antara benda yang kita kadang-kadang tak lupa, kemungkinan kita tak ingat ialah dalam solat itu rintihan. Dia solat kita ni daripada mula kita angkat takbir lagi dah kita berintih. Mula kita takbir lagi kita berintih dah. Contohnya dalam solat kita, bila kita bangun nak solat, angkat takbir, kita baca apa? Kita baca dalam takbiratul ihram itu. Antara ni kita apa? Kita sebut kepada Allah. Kepada Allah kita sebut. Apa kita sebut? Tuan-tuan ingat tak kita baca apa dalam takbiratul ihram? Baca sikit, saya dengar. Takbiratul ihram kita. Antara yang kita sebut ialah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita minta supaya hidup aku, rezeki aku, makan minum aku, semuanya dalam rahmat-Mu ya Allah. Itu dalam bacaan takbiratul ihram. Kemudian kita baca dalam sunat, dalam solat, kita baca apa? Fatihah. Doa lagi tu. Fatihah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kau, ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan lurus. Sampailah kepada kita dalam situasi ni, duduk antara dua sujud, pun kita minta, apa kita minta? 6 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allahu Akbar. Sebab tu orang tak semayang ni, orang tak semayang, tuan-tuan, Imam Asy-Syaukani kata apa? Sombong. Orang tak semayang, orang yang paling sombong dengan Allah SWT. Dosa besar satu hal, tapi dianggap orang paling sombong. Sebab apa? Orang tak semayang, mana macam tak doa lah. Awak tak semayang, mana awak macam tak doa pada Allah, tak minta rezeki, rahmat, diangkat darajah, diberikan hidayah. Sombong lah. Sebab itulah orang yang paling sombong orang tak solat. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Min aqbahin nasi, seburuk-buruk manusia. Paling sombong kata Imam Asy-Syaukani, siapa yang tak sembahyang. Sebab itulah munasabah orang tak sembahyang dianggap dosa besar. Jadi orang tak sembahyang ni dia tak ada benda macam ni. Sedangkan kita dengan Allah, kita minta sangat-sangat keselamatan. Pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampunku ya Allah, aku ni banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kesilapan, aku buat maksiat ya Allah, kadang-kadang aku sedar, aku tak sedar, tolong ampunkan. Kemudian warhamni, tolonglah sayangkan aku ya Allah. Kita merayu Allah sayangkan kita. Rahmati maksud sayangkan kita. Allah tidak seksa kita semudah itu. Allah sayang kita. Buat silap, Allah terima kita semula. Buat kesilapan, Allah terima kita kembali. Sayang semula kepada kita. Kemudian kita minta wajburni, ya Allah pereloklah keadaanku. Al-jabr itu maknanya perelokkan. Aku punya akhlak, perangai, sikap, watak, amalan, perelokkan ya Allah. Kita minta Allah yang perelokkan kita. Kemudian warfa'ni, ya Allah angkat darajahku, kedudukanku. Apabila hamba-Mu yang Engkau cinta, Engkau sayang, Engkau kasih, Engkau redha, biar aku ni Engkau terima ya Allah, sampai ke mati aku mati iman, dan bila aku mati nanti nak ke syurga-Mu ya Allah. Angkat darjah kita. Kemudian kita minta warzuqni, bab rezeki, harta, makan, minum, semua kita minta rezekikan yang baik-baik kepada kita. Daripada soal makan, minum, harta, pakai, semua sekali. Kemuncaknya, wahdini, tolong berikan aku petunjuk hidayah padamu ya Allah. Aku nak keselamatan, nak jalan yang sejahtera, selamat, jalan yang boleh bawa aku ke syurga-Mu ya Allah, wahdini. Jadi 6 benda tuan-tuan adalah permintaan langsung kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata para ulama, seseorang yang benar-benar mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mana mungkin Allah tolak rintihan munajatnya. Allah tak akan tolak.
Ustaz, saya doa lama dah Ustaz, tapi nampak macam tak dapat. Jangan salahkan Allah. Saya sebut acap kali, bila kita berdoa macam Allah tak terima, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Kita tak lengkap dalam doa. Mungkin banyak faktor. Niat kita tak cukup kuat, amalan kita tak cukup sempurna. Hanya reti berdoa tapi tak reti jaga amal yang lain. Berdoa reti tapi kadang-kadang tak jaga ibadat yang lain. Payahlah. Kita kena jaga amal kita ini sebaik-baik mungkin, biar kita berdoa Allah kabulkan. Ya, jangan jadi manusia hipokrit dengan Allah. Double standard jangan. Minta doa pada masa sempit, habis dah Allah berezeki sihat, hilang doa pula dah. Sembahyang pun tak jaga. Itu silap kita. Saya tegur tuan diri saya sendiri, bukan apa. Sebab dalam Islam ini konflik tu penting. Saya suka bagi contoh yang agak bodoh lah, tapi bagi saya cerdik. Contohnya macam kenderaan kita. Kenderaan kita agaknya komplit dah kenderaan, kalau sekadar capnya elok, wipernya baru, tayar baru, tiba-tiba enjin kita tak servis. Komplit kenderaan kita, nampak elok dari peluar, kemas, cantik, rupanya tak ada calar pun, semua cantik, tayar pun baru, tapi kenderaan tak servis dah puluh ribu, 20 ribu jalan tak servis, minyak hitam tak tukar, tak komplit. Kenderaan tak akan komplit. Samalah kita. Contoh kita nak bagi kita nak doa pada Allah minta selamat, tapi kadang-kadang dalam hubungan kita dengan seorang ibadat kita tak jaga. Sedekah derma, kedekut, tolong orang pun fikir 6 kali, nak derma Ramadan pun fikir 14 kali, tapi doa minta berkat ke mana? Contohnya, jadi kita kena komplitkan, usahakan. Bila kita komplit, servis kita buat, balancing kita buat, alaman kita buat, semua kita jaga, wiper pun baru, musim hujan yang lebat ni sekarang, insya-Allah komplitlah kenderaan kita, pergi mana pun selamat insya-Allah. Kita pula pemandu yang jaga kesihatan, tak mengantuk, selamat. Macam itulah ibarat kita dengan kehidupan. Bukanlah saya kata kita macam kereta, tapi ibaratnya sebuah kenderaan lengkap, dia akan sampai ke tempat nak ditujui. Tolak daripada Subang Jaya nak ke Muar Johor 4 jam contoh, sampai dengan selamat, boleh balik lagi sama. Kenderaan kita mantap, tip top orang kata. Samalah kita. Tapi bila kita ada kekurangan tertentu, minta dengan Allah berkat, minta rezeki, minta kesihatan, tapi kita ada kekurangan dalam ibadat, itu masalah kita. Ya Allah, macam saya kata hipokrit. Hipokrit dengan Allah, tidak ada di sana jalan yang boleh bawa keselamatan, keamanan. Untuk saya tu bukan orang lain. Baik. Jadi ini di antara lafaz yang kita baca dalam kita saat kita duduk dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dia bacaan ada tambahan-tambahan yang lain. Ada satu riwayat yang disebut kepada Abu Daud radhiyallahu disebut sebagai wa'afini. Ada tambahan wa'afini. Sebab tu kalau ada orang kita yang baca nampak tambahan, jangan kata salah tu. Tak salah. Ya, ada riwayat dia baca wa'afini, ya Allah berikan keselamatan. Macam di bawah disebut wa'afini daripada Abu Daud radhiyallahu, ada bacaan yang sama. Kalau tuan-tuan solat di khalayak orang yang pelbagai negara, Mekah khasnya, bacaan sebelah kita tu kalau dia orang Afrika, dia orang Pakistan, dia orang tertentu, kadang tak sama bacaan. Tak sama. Sebab ada riwayat tertentu Nabi, macam kita belajar sebelum ni lah, doa berbagai kan. Jadi ada riwayat tertentu yang mereka tu baca macam bukan macam kita baca. Jadi bukan salah. Dia kata salah baca kawan ni. Betul. Ya. Kemudian yang utama, mereka bukan mazhab kita, bukan Syafi'i, mungkin Hambali, mungkin Maliki, Hanafi, maka pasti tidak sama dalam banyak keadaan. Tapi betul, bukan salah. Baik. Kemudiannya saya pergi kepada nombor 19. Yang kedua tu yang 18 tak baca, 19 doa qunut ketika solat subuh. Tengok yang 19 tu, doa qunut ketika solat subuh. Sekarang kita dah masuk ke peringkat nak habis tamat sembahyang kita ni, sampai kepada qunut.
Baik. Baca qunut ketika subuh adalah sunat kerana terdapat hadis tentang perkara itu. Ini perkara menarik juga ni. Ya. Sebab bila sebut hal qunut ini, kadang-kadang orang kita berdebat tak pasal. Berdebat tak tentu pasal, sehingga kadang-kadang berbalah dalam bab qunut. Sebenarnya tuan-tuan berlapang dada, qunut satu amalan yang ada nasnya, diterima oleh setengah mazhab, dan ada mazhab yang kata tak perlu berqunut sebab hadis yang mereka bawa itu lebih kuat bagi mereka. Cuma kepada kita dalam konteks mazhab Syafi'i, amalan berqunut amalan yang kita amalkannya. Tapi janganlah pula kalau kita tak berqunut, oh ini tak tahu daripada mana ni, saya tak nak label siapa-siapa, tapi ini kumpulan mana pula, sabar sekejap. Itu tidak mencacatkan sembahyang. Apakah kerana qunut tak berqunut batal sembahyang? Hukum qat'i tak batal solat. Jadi ini penting. Cuma saya nak ambil satu peringatan kepada tuan-tuan pada pagi puan ni, kita amal sunat qunut lah, tak ada masalah. Yang penting kalau kita berqunut, apa makna bacaan tu, itu yang utama. Tak nak kita qunut dah lama dah, tanya apa yang kita baca, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afazab akhir. Faham tak makna? Tak faham. Patut kita kena faham. Biarlah kita berqunut dengan makna kita minta apa, itu patutnya. Ni kata ke orang tak qunut salah, batal sembahyang. Yang kita berqunut faham tak faham? Tak faham. Jadi samalah kita dengan dia. Patut kita qunut kita faham. Jadi hukum dalam beragama ni ada. Ketika kita sebut kat sini, baca qunut ketika subuh adalah sunat. Terdapat hadis sahih tentang perkara itu. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi membaca qunut subuh sampai baginda meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Arba'in dengan alasan hadis ini hadis sahih. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi berqunut subuh hingga Nabi wafat. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menurut mazhab kami, mazhab apa ni? Syafi'i lah. Sebab kitab ni kitab Imam Nawawi. Kitab ini kena Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Menurut mazhab kami, qunut subuh disyariatkan dan merupakan sunat muakkadah, iaitu yang dituntut, dilakukan. Sunat muakkadah sesuatu yang boleh dan wajar dilakukan, itu muakkadah. Baik. Apabila tinggal dengan baik, tinggal baik dengan sengaja atau tidak, solatnya tidak batal. Tengok, hukum fiqh jelas. Para ulama dah jelas dah. Kalau tertinggal, sengaja tak sengaja, tidak batal sembahyang kita. Onkan saja. Namun wajib mengganti dengan sujud sahwi. Wajib sini maksud dituntut. Habis tak buat sujud sahwi, tak batal sembahyang. Tapi kalau kita mengamalkan mazhab Syafi'i, tertinggal saja qunut, kita ganti dengan sujud sahwi. Jadi hal ini kita kena berlapang dada. Ya. Baik tak buat sujud sahwi, batal sembahyang? Tak batal. Yang penting pegang konteks tak batal itu. Sebab kita jangan membatalkan sembahyang. Oh, sembahyang batal, tak boleh, kena buat yang baru. Tak, sembahyang tak batal. Baik. Ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling benar adalah apabila kaum muslimin ditimpa satu musibah, disunatkan untuk melakukan qunut. Dia qunut ini sebenarnya bukan saja qunut sembahyang subuh. Dalam pandangan para ulama ada qunut yang lain, iaitu qunut nazilah namanya. Qunut dibaca ketika adanya musibah menimpa. Macam kita sekarang ni, bila berlaku ujian COVID-19 daripada 18 Mac hingga hari ni, dah masuk 2 tahun dah. Ya. Seawal berlaku kes COVID-19, arahan daripada pihak berkuasa untuk baca qunut nazilah. Berarti imam kita tiap kali subuh, bahkan maghrib, bahkan isyak, bahkan pada jam zuhur asar, mereka baca qunut nazilah.
pada ketika musibah menimpa. Sebab ini kata para ulama, qunut dengan maksud untuk jauhkan daripada berlakunya musibah yang berpanjangan. Itu makna qunut nazilah. Baik. Jadi dalam hal ini kata para ulama, dalam pandangan Syafi'i sekalipun ada qunut yang lain juga, bukan qunut subuh saja, qunut nazilah. Cuma qunut nazilah tak dibaca dalam semua keadaan. Dibaca hanya pada musim-musim berlakunya bencana, musibah dan perkara yang menakutkan. Tak kira lah banjir besar ke, penyakit menakutkan, tak kira, ataupun serangan musuh. Ada orang tanya kepada Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, apakah dibaca qunut nazilah pada masa berlaku musibah yang bersifat contohnya seperti banjir besar? Kata Imam tidak. Dia kata nazilah itu dibaca pada masa perang sekalipun. Katalah berlaku peperangan, orang serang negara dan rakyat takut, pada masa itu pun baca qunut nazilah. Khasnya kerana mohon pada Allah jauh daripada musibah. Kalau tuan-tuan tengok dalam qunut nazilah sendiri, saya kena tengok dalam teks lah, supaya teks tu boleh tuan-tuan dengar seelok mungkin. Kalau kita baca dalam qunut nazilah itu, antara qunut yang dituliskan, dicatatkan dalam hadis Muslim ialah contohnya antara qunut nazilah bisa kita dengar, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini antara bacaan qunut nazilah biasa kita dengar. Tapi kalau ada musibah menimpa, biasa ditambah lagi. Contohnya, kita minta kepada Allah jauhkan penyakit. Allahumma rfa'anna minal bala wal waba wal amrad wal balaya wal masaiba ma zahara minha wa ma batan. Tapi dalam musim pandemik sekarang ni, kalau tengok kepada nas yang diedarkan Jabatan Agama Islam Selangor ke wilayah dan negeri-negeri, disebut kalimah itu, Allahumma rfa'anna minal bala, ya Allah jauhkan kami daripada balak bencana, wal wabak dan wabak menakutkan, wal masaiba musibah, wal fitnah ujian. Yang penting ialah ini amalan yang diajar Nabi SAW. Saya pernah ada sekali pengalaman ialah orang ni kadang-kadang bila dia tak mengaji dengan baik, bila dengar benda yang agak pelik bagi dia, pelik lah. Pernah orang tanya saya sekali dalam ceramah, lama nak cerita lama, bukan cerita setahun 2 tahun, dah cerita belas tahun. Dia kata imam di kampung saya suka sangat menambah doa dalam qunut. Dia kata imam di kampung saya suka sangat tambah doa dalam qunut. Qunut apa? Qunut subuh pagi, dia tambah bacaan yang lain. Jadi orang macam ni dia jadi prasangka lah, sebab dia tak dengar. Padahalnya dalam qunut subuh tidak salah. Kalau imam tak nak baca yang ni, Allahumma hdina fi man, dia baca yang lain, tak ada masalah. Yang penting doa dalam bahasa Arab. Atau dia baca Allahumma hdina, dia sambung yang lain. Contoh tadi lah, kalau musim Covid, disambung bacaannya apa dia? Allahumma rfa'anna minal waba wal balak. Contoh, tak ada masalah. Jadi tak ada komen sudah ini. Tapi ada orang yang dia komen, so pelik baginya. Itu boleh tahan lagi. Yang lebih teruk, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, subuh sesembahyang tadi, imam dia terus rokok, terus sujud, tak rokok pun. Rupa dia sembahyang surah As-Sajdah, imam bila sampai ayat tu terus sujud. Dia kata imam lupa rukuk, dia kata. Dia komen pun ada. Sebab dia first time ke masjid pagi Jumaat, macam pagi besok. Dia bila imam terus sujud, surah Sajdah, dia kata imam tak rukuk, batal sembahyang. Jadi ada orang macam dia. Kita ni tuan-tuan, kunci belajar. Bila kita belajar, cukup ilmu di dada, tak boleh kita komen.
kita baca satu kali imam baca qunut ada tambahan doa panjang sikit, tak salah. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, ya, musim Ramadan, ini Ramadan nak masuk ni, kalau dengar Imam Masjid Haram baca qunut pada 10 malam terakhir, tiap malam tu dia punya qunut tu panjang sungguh. Tapi orang menghayati, menikmati. Orang menghayati maksud doa, menikmati sebab apa? Seronok. Bacaan tu menyeronokkan, maksud tersirat, maksud jelas. Menangis kita tengah baca doa tu. Sebab rintihan munajat tu begitu penting. Tapi orang yang tak apa-apa, susah hati ya. Oh panjang pula dah, panjang ni, henti aku. Ya. Patutnya tak macam tu. Sebab itulah dalam hal ini kita belapang dada. Itu yang penting sekali. Baik. Penting di sini ialah nak sebut tuan-tuan bahawa dalam bab qunut ini bukan bab semasa saja, ada qunut nazilah. Qunut dibaca ketika datang musibah menimpa, kita mohon kepada Allah keamanan dan keselamatan. Termasuklah musim kita COVID-19 baru ni, masjid surau sampai hari ini pun baca lagi. Sampai sekarang pun masih baca dan masih baca lagi. Kerana kita masih dalam ujian COVID-19. Baik. Yang pentingnya ialah dalam mazhab kami, tengok yang tu qunut nazilah tak apalah, kita tak bincang nazilah tu. Mazhab kami qunut disunatkan pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan, rakaat terakhir pada solat witir. Ini amalan kita. Kita alhamdulillah di negara kita ni tak ada masalah lah, kita dah buat lama. Contohnya bila masuknya Ramadan, kita akan ada qunut dibaca dalam solat. Kita punya solat tarawih, ya, dibaca. Jadi itu amalan dah lama diamalkan dan berkekalan sampai hari ini. Dan itu ada mazhab Syafi'i kita, baca macam tu. Baik. Ada juga pendapat kedua mazhab kami bahawa qunut dilakukan selama sebulan penuh bulan Ramadan. Ada pandangan qunut dibaca daripada awal pertama Ramadan sampai akhir. Ada pandangan itu. Pendapat ketiga merupakan mazhab Abu Hanifah, menyatakan selama setahun penuh. Tengok ni. Pendapat daripada mazhab Abu Hanifah pula kata ada ketikanya qunut dibaca sepanjang tahun. Maksudnya tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap kali solat qunut. Jadi sebab tu kalau pergi negara orang, terutama kita pergi Pakistan ke India ke negara yang Hanafi, ada benda nampak lain macam, jangan cepat melatah. Kena tanya dulu, Tok tu guru, apa hujahnya, betul tak amalan ni? Jangan berkata itu silap, ya. Orang-orang daripada kalangan orang yang Pakistan, Bangladesh tuan, bila kita baca qunut pagi, dia angkat tangan tak? Dia tak angkat tangan, dia berdiri tegak saja. Cuba tuan pergi ke Mekah pun sama. Belah kita orang Pakistan, belah kita ada orang Afrika. Bila imam baca qunut untuk qunut Ramadan tu, dia tak angkat tangan, dia tangan dia ke bawah je. Ya. Ada orang Melayu kita, ini pengalaman peribadi juga, dia singgung kawan tu sebelah tu. Sebab belah tu orang Pakistan, dia singgung supaya angkat tangan macam dia. Kawan tu relax. Orang belajar, dia akan faham. Letak tangan begitu tidaklah sesuatu yang salah ketika berqunut. Sebab itu amalan mereka. Mereka tak angkat tangan macam kita. Qunut mereka dibaca imam dalam tarawih itu, mereka baca, tapi keadaan tangan mereka ke bawah begitu. Jadi kita jangan jadi melatah untuk pasal. Ada cerita, saya tak tahu, tapi begitu dia singgung kawan tu, soal itu ikut dia juga. Jadi kita tak betul. Jadi yang betulnya orang kita yang salah, dia buat betul, kita yang salah. Baik. Banyak pengalaman yang kita belajar kalau kita duduk negara orang ni, banyak benda yang betul. Saya sendiri pun bila pergi ke Arab Saudi belajar dulu di Riyadh, antara benda yang kita rasa perlu tengok, imam terus Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada bismillah, ya. Mula-mula sampai tu, imam lupa ke ni? Imam lupa baca basmalah.
Tapi kita belajar, kita tahu dalam mazhab Hanbali kaedah fiqahnya tak ada basmalah. Imam dibaca tapi dibaca perlahan. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim tapi perlahan, terus dibaca senyaring Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul, bukan salah. Tapi kita cepat melatah, imam silap, tak lupa bismillah. Sebenarnya betul. Baik, itu kadang-kadang pengalaman tu ada lah. Kemudiannya dalam mazhab kami, qunut subuh dilakukan setelah bangkit daripada rukuk rakaat terakhir. Dalam mazhab kita lah, selepas rakaat yang kedua tu, Allahu Akbar, Allahumma hdina fi man hadait. Tuan-tuan tahukah tidak, dalam mazhab Maliki disebutkan, Malik kata bahawa qunut dilakukan belum rukuk. Mazhab Maliki ikut kepada pandangan kitab ini, bila baca qunutnya belum rukuk. Misal contohnya, imam baca surah Al-Fatihah, dia baca surah tertentu, contohnya selesai surah apa ni, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia tu baca qul Allahumma hdina fi man, baru rukuk. Kita Syafi'i rukuk dulu, bangkit barulah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai barulah kita sujud. Di sini kata riwayat Malik meriwayatkan bahawa baca qunut belum rukuk. Jadi amalan pun betul juga, berdalil kepada hadis yang lain yang Nabi pun buat ketika masa tertentu. Para sahabat kami menyatakan bahawa seorang yang bermazhab Syafi'i apabila melakukan qunut sebelum rukuk, qunutnya tidak dianggap menurut pendapat tepat. Maksudnya qunut itu bukan pada masanya, tak tepatlah bagi mazhab Syafi'i. Qunut selepas pada kita rukuk, belum rukuk. Kalau Imam Malik belum rukuk, qunut dulu, barulah sujud, barulah rukuk, qunut baru sujud. Baik. Yang penting ialah 156 tu. Tak payah kita payah nak tengok sangatlah perbincangan tentang soal qunut bila baca, sebab kita amalkan apa kita amalkan. Jangan pula puan-puan dengar hari ni, besok pagi pergi masjid, nak amal yang ustaz sebut ni, imam baca habis surah, kita pun Allahumma hdina, orang sebelah kita tengok sudah, ya, amalkan macam kita nak amalkan, ikut Syafi'i. Lepas rukuk bahawa kita baca apa ni qunut. Baik, yang penting sekarang saya nak pergi pada 156 tu, apa kandungan, ini yang penting, apa kandungan isi qunut kita baca saban hari Jumaat itu, termasuklah hari Jumaat besok ni, besok pagi Jumaat ni, dan hari-hari kita solat setiap kali subuh. Apa isi kandungannya, maksudnya apa yang kami riwayatkan dalam hadis sahih dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibn Majah, Sunan Al-Baqi, Sunan Melaka ni, kitab sunan, kitab hadis. Dan selain mereka dengan sanad yang ada pada Hasan bin Ali, dia berkata Nabi mengajar beberapa kalimah kepadaku yang aku baca ketika solat witir. Soal dibaca oleh Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali ni? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antara bacaan doa yang kita ambil dalam bacaan witir, bacaan bukan witir sajalah, bacaan solat kita, iaitu qunut kita, ialah ini dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kita pegang dalam bacaan solat kita, subuh kita, ini lafaznya yang disebut sebagai qunut. Yang penting apa maknanya. Saya nak ajak puan-puan pagi ni tengok makna yang tersirat. Ini sambungan doa. Tadi kita baca doa ketika sedang rukuk, sedang duduk dua sujud. Sekarang kita rukuk, kita bangkit semula, doa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia doanya? Allahumma hdini fi man hadait. Maksudnya, ya Allah, berikan aku petunjuk
antara orang engkau berikan petunjuk. Satu. Yang kedua, wa'afini fi man afait, ya Allah berikan aku kesejahteraan, keselamatan kepadaku antara orang engkau beri kesejahteraan. Dua. Yang ketiga, wa tawallani fi man tawallait, fi man tawallaita, maksudnya ya Allah tolonglah aku di antara orang engkau beri pertolongan. Tiga. Yang keempat ialah wa barikli fi ma atait, ya Allah tolong berkati aku ya di atas keberkatan engkau beri kepada mereka yang lain. Yang kelima, apa kita minta? Waqini syarra ma qadaita, ya Allah pelihara aku daripada sebarang keburukan yang kau putuskan. 5 permintaan kita minta. Rupa dalam qunut di subuh kita baca, tuan-tuan, 5 benda kita merintih pada Allah. Kita minta yang pertama, Allah beri hidayah yang berterusan, hidup dalam iman, mati dalam iman, hidup dalam Islam, mati dalam Islam, hidup dalam taqwa, mati dalam taqwa, hidup dalam akidah yang satu, mati akidah yang sama, tak berganjal. Yang kedua kita minta apa? Wa'afini fi man afait, kita minta kesejahteraan, maksudnya kesihatan yang baik, kesihatan jiwa, kesihatan fizikal, kesihatan mental, kesihatan akal, sihat walafiat. Bukan dekat tubuh, tapi semuanya sihat, cara berfikir, cara hidup, cara sihat walafiat. Kita minta lagi, wa tawallani fi man tawallat, kita minta Allah berikan kita, orang kata apa dia, pertolongan, bantuan, tolong kita, maksud yang banyaklah, tolong kita supaya mudah berilmu, mudah cari harta, mudah beribadat, mudah buat kebaikan, kebajikan. Kita minta Allah lagi apa dia? Wa barikli fi ma'tat, aku minta berkat, berkat harta, berkat keluarga, berkat makan minum, berkat nikmat rezeki, berkat. Semuanya berkat. Harta berkat, hidup berkat, nyawa berkat, anak berkat, melap semua sekali. Kita minta yang kelima, wa qini syarra ma qadait, tolong jauhkan aku daripada keburukan, daripada benda yang membahayakan, daripada benda yang tidak elok, benda yang buruk keadaan, benda-benda penyakit, benda. Ini semua, tuan-tuan, suatu kata para ulama dalam bacaan ini pandangan daripada Imam Nawawi, dalam bacaan qunut ini kita minta merangkumi semua perkara, kesihatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, dijauhkan penyakit dan seumpamanya. Jadi orang yang mengekali sembahyang, tuan-tuan, selamat. Orang yang mengekali solat ini selamat. Orang yang jaga sembahyang dengan doa lengkap, bahagia. Allah akan jaga dia. Lepas orang tak solat, dia menempuh masalah yang banyak dalam hidup. Kita kata apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, innahu la yadhillu man walaita, tabarakta rabbana wa ta'ala. Maksudnya di situ penghujungnya, fa innaka taqdi wa la yuqda, engkau wahai Tuhan, engkau memutuskan dan tidak diputuskan atasmu. Mana engkau berkuasa. Aku minta tadi keselamatan, hidayah, keafiatan, diberikan keberkatan, engkau boleh putuskan ya Allah. Kita serah pada Allah. Itu maksud fa innaka taqdi la wala yuqda, tak ada siapa boleh putuskan, engkau saja. Aku minta kepadamu sahaja, innahu la yadhillu man walaita, tidak akan ada siapa yang hina si engkau ya Allah. Engkau tak akan hina sesiapa. Engkau tak akan tolak di tiap munajat hamba, tak akan siapa terhina. Kemudian kita kata apa? Wa ta'alaita, engkau Tuhan yang maha tinggi. Ta'ala kita sebutkan subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi. Ta'alaita, engkau maha tinggi, maha sempurna. Jadi kalau kita fikir balik tentang doa kita ketika kita solat, ketika kita baca qunut, tuan-tuan, lengkap sebenarnya permintaan tu. Jadi rezeki kita pada pagi ni boleh tengok makna, boleh faham makna. Selama ni mungkin dah baca lama dah ke dah faham? Dah faham dah. Alhamdulillah lah, dah faham. Tapi segi pagi ni baru kita nampak, uish, itu makna rupa-rupanya qunut aku selama ni. Alhamdulillah. Maka jangan jauh daripada maknanya. Kalau boleh kita baca doa qunut dengan kita faham apa aku minta. Minta daripada Allah hidayah, minta keafiatan, minta jagaan, kesejahteraan, minta keberkatan hidup, dijauhkan daripada musibah bencana. Munasabah sekali, qunut kita baca
dan kekalkannya dalam solat harian kita, sama ada kita berjemaah seorang, kita sembahyang seorang, berjemaah sekalipun. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkatan, keselamatan. Baik, penghujungnya, seminit lagi tuan-tuan, penghujungnya saya nak tarik perhatian tuan pada satu pandangan. Ini saya kutip baru tadi, pagi tadi, selepas daripada kuliah kuliah subuh live online pagi tadi, saya semak buku tentang isu doa dalam solat. Doa dalam solat. Saya tarik perhatian pada satu pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini ulama besar juga ni. Namanya Ibnu Abdul Bar. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya bila kita bersolat, baik, kita bersolat, kita penuh masa kita dengan doa dan doa. Sebab doa itu adalah pakaian kita. Simple dikatakan kita. Kita bila bersolat penuh doa, daripada mula kita sampai akhirnya kita berdoa. Doa sebab apa? Doa adalah pakaian kita. Sebab hidup ini memang penuh dengan doa. Perasan ke tidak? Kita dalam solat dah doa dah. Luar solat doa lagi. Kita nak masuk toilet, doa. Keluar toilet, doa. Nak pakai pakaian, doa. Nak minum minuman, doa. Dah kenyang, doa. Naik kenderaan, doa. Kita nak tidur, doa. Bangun tidur, doa. Betul tak? Jadi hidup tuan-tuan, memang doa tu satu pakaian kepada kita. Dalam solat, doa lagi. Luar solat, doa. Naik kenderaan kejap, nak balik kejap lagi, doa dulu. Paling kurang pun Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Paling kurang. Nak tambah lengkap, Subhanalladzi sakhana hadza wa ma kullu muqrinin. Lengkap. Nak minum air, air tak ada atas meja pagi ni. Okey, tak apa, saya puasa hari ni. Tuan-tuan sekalian, nak minum air seteguk pun, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dah selesai makan minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tengok. Jadi mana ruang hidup tak ada doa, itulah pakaian orang beriman. Maka orang yang hidup dengan iman, dia dengan Allah tak jauh. Minta berkat, makan, minum, apa pun semua minta pada Allah Azza wa Jalla. Orang tak belajar, orang tak berilmu, orang jahil, dia jauh pada Allah Azza wa Jalla. Dia makan, doa tak ada. Dia kenyang, doa tak ada. Sekadar kalau makan kenyang, sendawa, kenyang, dia kata. Tak ada nak kata alhamdulillah. Orang macam rugi. Kata orang beriman tak rugi, yang tak beriman rugi serugi-ruginya. Allahu Akbar. Terus sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Bertemu lagi insya-Allah pada bulan Ramadan lah nampaknya. Ya. Wallahu alam, jadual Ramadan pukul 10.30 kot. Ya, Ustaz Dr. Imam 10 sesuai lah tu. Lepas tadarus selesai, terus sekejap insya-Allah. Amin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai ilmu kepada hati masing-masing, terus beramal, beribadat penuh keinsafan, hidup dalam iman, mati dalam iman, hidup dalam ilmu dan mati dengan ilmu. Amin bil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna innaka antallahul wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat